Baru-baru ini, kami telah berkesempatan berada di Pusat Informasi Rafflesia atau Rafflesia Information Center yang terletak di Tambunan, Sabah sebelum kami meneruskan perjalanan pulang ke Kampung Himbaan, Ranau. Kawasan ini di lokasi 60 km dari Bandaraya Kota Kinabalu dan 20 km dari Pekan Tambunan lah. Pusat informasi ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Joseph Pierin Kitingan, Ketua Menteri Sabah pada 21 April 1991, sempena Hari Perhutanan Sedunia ke-20 peringkat kebangsaan. Apakah yang menarik tentang Pusat Informasi Rafflesia di Tambunan? Sebenarnya, pusat informasi ini bukan sahaja dikelilingi hutan simpan kekal yang menghijau sepanjang tahun, tetapi ianya telah mempamerkan pelbagai jenis bunga Rafflesia yang terdapat dari seluruh dunia dan juga telah mempamerkan hasil-hasil tempatan yang khususnya mempunyai perkaitan atau hubungan dengan peradaban kehidupan dan budaya etnik dusun dari Tambunan, Sabah. Lantaran itu, untuk menghargai setiap pengunjung, pelawat atau pelancong terhadap minat mereka terhadap bunga Rafflesia dan budaya dan falsafah kehidupan tempatan, maka pusat informasi ini dibuka setiap hari. Untuk datang ke sini ia dibuka setiap hari dari 8 pagi hingga 5 petang. Dan apa yang istimewa di tempat ini ialah kita datang untuk melihat bunga Rafflesia. Di kawasan hutan simpan ini cuma ada satu jenis bunga Rafflesia sahaja, yaitu Rafflesia Prise. Oke, untuk masuk ke sini dia ada bayaran. Untuk lokal, untuk guide RM50 for guiding, dan satu guide cuma boleh bawa 5 orang. Dan untuk permit masuk RM5 bagi dewasa dan RM3 bagi kanak-kanak lah. Bagi internasional, bayaran dia untuk guide RM100 dan untuk permit RM15 seorang untuk dewasa dan RM7 seorang untuk kanak-kanak lah. Secara umumnya, bunga Rafflesia atau juga dikenali dengan nama bunga Pakma merupakan bunga yang telah dikategorikan sebagai bunga paling besar dan hanya boleh ditemui di Asia Tenggara, yaitu di kawasan hutan hujan tropika di Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan di Brunei. Dan sehingga kini, sebanyak 40 spesies bunga Rafflesia terdapat di dunia, 14 spesies tumbuh di Indonesia, 11 spesies tumbuh di Malaysia, dan selebihnya tumbuh di negara-negara lain. Manakala dari aspek sejarah pula, sebenarnya, Deschamps adalah orang pertama menemukan Rafflesia jenis Pakma pada tahun 1797. Selepas itu, bunga Rafflesia jenis Arnoldi pertama kali dijumpai oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan Dr. Joseph Arnold pada 1816 di tropis Sumatera. Bunga Rafflesia jenis Arnoldii sebelum ini adalah dikenali sebagai bunga tunggal terbesar di dunia, dengan saiz diameter antara 70 sehingga 110 cm dengan berat boleh mencapai sehingga 10 kg. Sementara, Mat Sain Muhammad Buang, pegawai penyelidik botani Taman-Taman Sabah, telah juga pernah melaporkan bunga Rafflesia keitihi yang ditemui di Sabah bersaiz antara 70 sehingga 90 cm, mempunyai anggaran berat antara 10 hingga 20 kg. Ketika ini, terdapat 3 spesies bunga Rafflesia, iaitu Rafflesia keitihi, Rafflesia Prichei, dan Rafflesia Tengku Adliniae. Kini, bunga Rafflesia telah dijadikan sebagai bunga rasmi bagi negeri Sabah. Semasa kami berada di Pusat Informasi Tambunan, kami telah diperlihatkan dengan pelbagai bahan pameran yang berasaskan tumbuhan, hidupan, dan juga koleksi peralatan tradisional buatan dari Tambunan.
Antara bahan pameran yang menarik perhatian kami adalah seperti bunga Rafflesia atau Pakma yang terdapat daripada pelbagai negara. Pameran kayu, wakit, semputun, tongkongon, angklung, kulintangan, dan banyak lagi. Ini satu alat musik tradisional. Nama dia kulintangan. Selepas melihat pameran, kami juga telah dibawa oleh Malim untuk meninjau dan melihat sendiri tumbuh dan mekarnya bunga Rafflesia di Hutan Simpan Hutan Kekal Jabatan Hutan Negeri Sabah yang tidak jauh dari Pusat Informasi Rafflesia Tambunan. Menurut Malim, Pusat Informasi Rafflesia Tambunan, bunga Rafflesia adalah sentiasa dijaga dengan baik dan bunga ini boleh ditemui pada sepanjang masa di Taman Negara Kinabalu, di Pusat Informasi Rafflesia di Tambunan dan juga di Pusat Rekreasi Poring, Ranau. Walaupun 3 jenis Rafflesia terdapat di Sabah, namun bunga Rafflesia dari spesies Keitei adalah paling banyak tumbuh dan ditemui. Mengikut rekod, sebenarnya bunga Rafflesia pernah juga ditemui di tempat-tempat lain seperti di Kampung Kokop, Kampung Waang, Kampung Maukap dan Kampung Kesesingon dalam daerah Ranau, selain pernah mekar di Kampung Bongol, Kota Belud. Riwayat kehidupan bunga Rafflesia. Rafflesia perlu waktu 9 bulan untuk tumbuh besar, namun bunga ini hanya bisa mekar antara 5 hingga 7 hari sahaja sebelum layu dan mati. Dengan mengeluarkan baunya yang tidak menyenangkan untuk menarik serangga, seperti lalat untuk proses pendebungaan dan sebagainya. Rafflesia ini memerlukan 9 bulan untuk membesar, yaitu dari bud, kami panggil bud, ataupun yang senang untuk dipahami ialah baby dia, yang kecil ini. Jadi dia memerlukan 9 bulan untuk membesar. Apabila dia sudah membesar, dia hanya boleh hidup selama 7 hari sahaja. Jadi dalam masa 7 hari itu dia akan perlahan-lahan membesar, memekar, dan warnanya sangat-sangat cantik. Dan sementara dia membesar, ada bat-bat yang lain pula akan mula untuk mekar lah. So bila dia sudah mati, dia akan kelihatan seperti inilah. Dan sukatan untuk bunga yang ini ialah 46 cm. Kami menggunakan pita penyukat lah untuk menyukatnya. Yang paling besar kami temui di sini ialah 52 cm, yaitu yang ini. Ada juga bunga-bunga yang kecil dalam 40 cm dan 35 cm lah. Ya, bunga Rafflesia merupakan golongan tumbuhan parasit dari marga Rafflesiaceae dan mendapatkan makanannya tidak melalui proses fotosintesis, tetapi Rafflesia bergantung hidup pada tanaman inang untuk mendapatkan sumber makanan, yaitu Rafflesia tumbuh hidup dengan menyerap nutrisi tanaman induk atau inangnya, yakni Tetrastigma, sejenis tumbuhan pemanjat dari keluarga anggur-angguran. Dan apakah sebenarnya yang menarik tentang bunga Rafflesia, selain daripada Rafflesia mempunyai nilai pelancongan dan keunikan tersendiri? Ada yang berpendapat bunga Rafflesia dijejaki dan diburu, serta diekstrak untuk tujuan rawatan ibu berpantang, mencantikkan bentuk perut, awet muda, mudahkan kelahiran dan 1001 khasiat lagi. Menurut Profesor Madya Dr. Nazlina Ibrahim, pensyarah mikrobiologi, virologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, pernah berkata, berdasarkan kajian, bahawa bunga Rafflesia dipercayai boleh digunakan sebagai bahan perubatan
dalam kalangan masyarakat luar bandar dan komuniti orang asli. Namun, bunga berkenaan tetap mempunyai kesan sampingan berikutan ianya mengandungi pelbagai fitokimia. Dari aspek perundangan, dalam usaha mengawal kepupusan Rafflesia, bunga Rafflesia telah tersenarai dalam Enigmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 sebagai tumbuhan yang dilindungi sepenuhnya, manakala terdapat dilaporkan awal tahun 2021, para saintis dan pengkaji alam menggesa kerajaan untuk mewartakan lokasi penemuan bunga Rafflesia di seluruh negara sebagai tapak warisan sumber alam bagi mengelak kepupusan tumbuhan itu berikutan pelbagai aktiviti manusia untuk memetik dan menjadikannya sebagai bahan rawatan mengubati pelbagai penyakit. Seruan ini dilihat oleh pakar botani dan ekologi hutan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Nazri Saleh sebagai langkah-langkah supaya tumbuhan berkenaan kekal hidup bagi mengelak terancam dan pupus.